Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya hari ini Cikgu Jamalia dalam siri Jom Bincang Soalan AdMaths bersama Cikgu Alia. Jom. Ini adalah soalan taburan kebarangkalian kertas 2 SBP tahun 2020. Soalan nombor 11. Okey. Okey, soalannya, di sebuah bandar A, satu data telah diambil untuk mengetahui kehadiran pelajar ke sekolah. Didapati kebarangkalian pelajar yang hadir ke sekolah ialah 60%. Dalam tempoh N hari, kebarangkalian untuk hadir ke sekolah sehari adalah 6 kali kebarangkalian tidak hadir ke sekolah langsung. Jadi di sini kita tahu bahawa taburan ini adalah taburan binomial, di mana rumus bagi taburan binomial adalah P X sama dengan R bersamaan dengan N C R P kuasa R Q kuasa N tolak R. Okey. Jadi maklumat penting di sini ialah kebarangkalian untuk hadir ke sekolah sehari iaitu P X sama dengan 1 bersamaan dengan 6 kali kebarangkalian tidak hadir langsung iaitu 6 kali kebarangkalian tidak hadir langsung, maksudnya X sama dengan 0. Okey? Daripada soalan, kita tahu bahawa P-nya bersama dengan 0.6, maka Q-nya adalah 1 tolak 0.6 bersama dengan 0.4. Okey. Jadi kita masukkan dalam rumus, iaitu Px sama dengan 1 bersamaan dengan NC1 P kuasa 1, Q kuasa N tolak 1 sama dengan 6 darab dengan NC0, P kuasa 0, Q kuasa N. Jadi kita ringkaskan di mana NC1 bersamaan dengan N, P kuasa 1 bersama dengan P dan Q kuasa N tolak 1 sama dengan 6 darab NC0 adalah 1 darab P kuasa 0 adalah 1 darab dengan Q kuasa N. Jadi kita boleh ringkaskan bahawa NPQ kuasa N tolak 1 bersamaan dengan 6Q kuasa N. So di sini kita nak cari nilai N, maka kita pindahlah yang lain ke sebelah kanan. Kita dapat N bersamaan dengan 6Q kuasa N bahagi dengan PQ kuasa N tolak 1 bersamaan dengan 6Q kuasa N tolak N tambah 1 per dengan P. Okay? Teringkaskan N sama dengan 6Q per P dan kita masukkan nilai 6 darab Q 0.4 bahagi dengan 0.6 bersamaan 4. Okey? Seterusnya untuk soalan B, jadual ketibaan kereta api ETS dari Kuala Lumpur ke Sungai Petani adalah mengikut taburan normal dengan secara puratanya ketibaan kereta api adalah pada 0954 dan sisihan piawai 7.14 minit. Kereta api itu dijangka tiba pada jam 9.48. Cari kebarangkalian bahawa kereta api itu akan lewat tetapi tiba sebelum jam 10.02. Jadi untuk memahami soalan ini, kita lakarkan dahulu graf taburan normalnya, iaitu ini adalah graf taburan normal dan kita ada paksi Y di sini yang merupakan nilai mean. Berdasarkan soalan, nilai mean diberi adalah 0954. 0954 dan perhatikan dalam soalan dia tak beritahu ini adalah mean tetapi dia menggunakan ayat secara purata. Secara puratanya maksudnya ialah nilai mean. Dan diberi juga bahawa sisihan piawainya adalah 7.14. Kereta api dijangka tiba pada jam 9.48. Perhatikan 9.48 ini dia kurang daripada 9.54. Jadi kedudukannya adalah di sebelah kiri paksi Y. Jadi kita tandakan dekat sini 0948. Okey.
Dan seterusnya, kereta api itu akan lewat tetapi tiba sebelum jam 10.02. Maksudnya 10.02 ni selepas 9.54. Jadi dia berada di sebelah kanan paksi Y, atau jadi kita tandakan di sini 10.02. Okey, baiklah. Ini adalah graf taburan normal X, ya, bukan Z. Apa yang kamu perlu faham dalam graf ini ialah, ya, ini merupakan nilai minnya dan ini adalah X1 dan ini adalah X2. Okey? Pelajar kena faham apakah yang dimaksudkan dengan jarak antara paksi Y dengan nilai X1 ini. So di sinilah sebenarnya jarak inilah yang dimaksudkan dengan X tolak min. Ya, iaitu beza masanya ialah 6 minit dan oleh kerana kedudukannya di sebelah kiri dia adalah negatif 6. Okay? Dan di sebelah sini, sebelah kanan, jarak antara paksi Y dengan garis ini 10.02 ini juga adalah X2 tolak min. Okay? Dan nilai dia adalah, ataupun beza masa di sini adalah 8 minit. Okay? Jadi untuk mencari kebarangkalian, kereta api itu akan lewat tetapi tiba sebelum jam 10.02, bermaksud kita kena cari kebarangkalian di sini ataupun luas yang di sini, ya, di bawah graf ini, ya, luas yang saya warnakan berwarna biru ini. Jadi kita tuliskan kebarangkaliannya P X lebih besar daripada masa 0948 tetapi kurang daripada 10.02. Okey? Dan kita tukarkan kepada Z, ya, X tukarkan kepada Z menggunakan rumus. Rumusnya adalah Z sama dengan X tolak min persisihan piawai. Okey, jadi kita tukarkan ni sama dengan P. Okey, Z kita adalah X tolak min dan di sini kita sudah ada X tolak min kita adalah negatif 6 per dengan sisihan piawai 7.14. Okey, tukar kepada Z yang di sebelah kanan, ya, daripada masa 9.54 ke 10.02 masanya adalah 8 minit. Jadi 8 per 7.14. Dan kita ringkaskan, kita dapat ini bersamaan dengan P negatif 0.8403. Z lebih kecil daripada 1.1204. Okey. Dan di sini cikgu nak tunjukkan bagaimana kita menggunakan kalkulator untuk mendapatkan nilai kebarangkalian. Okey, untuk mencari kebarangkalian menggunakan kalkulator, kita gunakan mode SD, ya, tekan mode 2 kali. Ya, nampak SD ini nombor 1, jadi kita tekan nombor 1. Kemudian kita tekan shift 3, okey, untuk distribution. Jadi kita ada PQR. Okey, kita akan gunakan P jika luasnya berada di sebelah kiri Z. Okay. Untuk Q pula, nombor 2 ni kita akan gunakan untuk mencari luas antara paksi Y dengan skor Z yang kita masukkan. Kalau kita masukkan skor Z yang berada di sebelah kiri, maka dia akan mencari luas antara paksi Y hingga ke skor Z di sebelah kiri. Okay. Dan jika kita masukkan nilai skor Z yang di sebelah kanan, maka dia akan mencari luas antara paksi Y dengan luas yang sebelah kanan. Okay. Untuk R ini pula, kita akan gunakan jika kita nak cari luas di sebelah kanan skor Z. Jadi kalaulah skor Z-nya di sebelah kiri, maka dia akan cari kebarangkalian di ke semua kawasan di sebelah kanan skor Z itu. Okey. Dan untuk menjawab soalan kita ini, kita perlu menggunakan mode Q, iaitu nombor 2. Jadi kita tekan nombor 2. Okey, so dia keluar Q dekat sini. Kita masukkan skor Z kita yang di sebelah kiri, iaitu kita masukkan skor Z kita negatif 0.8403. Okey, tutup kurungan. Kemudian kita tambahkan dengan luas yang di sebelah kanan, iaitu kita tekan shift 3 lagi sekali. Kita ambil nombor 2. Okay. Masukkan skor Z yang di sebelah kiri, iaitu 1.1204. Tutup kurungan. Okay, tekan sama dengan, kita terus dapat jawapan 0.66836. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh tulis jawapan kita dalam 4 angka bererti. Ya. Jadi kita dapat di sini 0.6684. Okey, boleh?
Okey, seterusnya soalan B2. Ya, jika kebarangkalian kereta api itu akan lewat diberi sebagai 0.025, tentukan masa ketibaan kereta api itu. Okey. So dekat sini kita perhatikan nilai kebarangkaliannya telah diberi. Jadi, okey, cikgu lakarkan grafnya. Ya, apakah maksudnya di sini? Dan bagaimana teknik nak menjawab soalan ini? Okey, kita sudah ada kebarangkaliannya 0.025. Jadi kalau kita lakarkan 0.025 ini adalah masa dia lewat, iaitu yang melebihi, masa yang dah terlebih. Dia terlebih daripada satu masa itu, maka dia akan dikira lewat dan kebarangkalian lewatnya adalah 0.025. Jadi di manakah kawasan luas 0.025? Jadi kita tahu dia mesti melebihi, kan? Melebihi nilai kita letak sebagai M. Okey, katalah di sini adalah masa M. Masa M-nya. Okey, dan kebarangkalian dia lewat tu adalah 0.025. Okey, kenapa cikgu letak dekat sini 0.025? Okey, 0.025 ini adalah nilainya kecil ataupun kurang daripada 0.5. Sedangkan kita tahu bahawa luas yang di sebelah kanan adalah 0.5. Jadi 0.025 kita perlu baca dari paling hujung, ya. Iaitu yang sebelah kanan, maknanya dari paling kanan ini, ya, kita anggapkan dia bermula dari sini dan ke sebelah kiri. Jadi daripada 0 ke 0.25, jadi kita anggapkan di sinilah kawasan 0.025. Jadi ini skor Z, ya. Ini graf Z. Okey, untuk mengingati kan apakah teknik yang kita nak gunakan untuk menyelesaikan soalan begini ialah, ya, cikgu pernah kongsi teknik cikgu yang dinamakan sebagai teknik tab for Y. Ya, iaitu kita buat 4 kolom, tapi di sini tak payahlah kita buat kolom, ya, tapi kita buat tajuk-tajuknya saja, iaitu mula-mula kita ada X, kemudian kita ada Z, kemudian kita ada graf, dan akhir sekali kita ada P. Okey, ini 4 item yang perlu ada dalam langkah penyelesaian. Jadi kita sudah ada nilai kebarangkalian iaitu 0.025. Okey, seterusnya kita dah lukis graf. Kita dah tandakan kawasan di situ dan kita dapati skor Z-nya berada di sebelah kanan. Jadi selepas kita lukis graf, ya, kita boleh mendapatkan skor Z menggunakan sifir taburan normal. Jadi kita rujuk sifir taburan normal. Okey, bagaimana kita nak mencari skor Z daripada sifir taburan normal? Jadi kita tahu tadi bahawa kita nak cari luas 0.025. Jadi luas itu adalah bacaan di dalam sifir taburan normal, ya, iaitu 0.025. Kita dapati kedudukannya di sini. Okey. 0.025 dan di sini kita dapat tepat, ya, 0.025, tak perlu tolak apa-apa. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan nilai skor Z apabila diketahui bahawa Z-nya 0.025? Jadi luas bermaksud kawasan di dalam sifir taburan ni, ya. Semua nilai-nilai yang di dalam ini adalah luas ataupun nilai kebarangkalian. Ya, jadi 0.025, ya, cikgu cari, cikgu jumpa kedudukannya di sini, iaitu di baris 1.9. Ini adalah skor Z-nya. Tengok dekat atas ni, ini ada Z. So Z-nya 1.9, ya, di barisnya, dan dia berada di lajur 6. Maka Z-nya adalah 1.9, ya. Ini 1.9 dan sambung dekat atas tu 6. Okey, 1.96. Okey. Jadi selepas kita dapat nilai Z 1.96, kita perlu tukarkan nilai Z kepada X menggunakan rumus Z sama dengan X tolak min per dengan sisihan piawai. Jadi kita masukkan nilai Z yang kita dapat tadi iaitu 1.96 sama dengan X yang kita nak cari, ya, tolak dengan min, ya, bahagi dengan sisihan piawai iaitu 7.14. Okey, di sini cikgu sengaja tinggalkan X tolak min, ya. Okey, kerana cikgu nak cari apakah jarak ataupun masa di sini, ya. Sebab kita tahu tadi min yang dekat sini tadi adalah 0.954. Jadi kalau kita tahu berapakah jarak masa di sini, ya, maka kita boleh tentukan masa kereta api itu sampai. Okey, jadi kita dapati di sini
X tolak min bersamaan dengan 1.96 darab 7.14, kita dapat bersamaan dengan 14 minit. Okey. Maksudnya apa? Okey, maksudnya selepas 9.54 ini, ya, kereta api itu akan lewat selama 14 minit. Jadi jarak masanya di sini adalah 14 minit. Jadi untuk mencari masa dia sampai, ya, 9.54 ni kita tambah dengan 14 minit, kita dapat, kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 968. Okey. Tetapi kita tak boleh gunakan 968 ni untuk merujuk kepada masa, kerana kita tahu bahawa apabila dia sampai 960, ya, 960 ni maksudnya dia sudah sampai jam 10. 10.00, ya. Jadi ada lebihan 8 minit tu bermaksud kereta api sampai pada masa 10.08. Boleh faham? Okey. Macam mana? Boleh faham kan? Katakan, saya bijak dan cemerlang. Yes, yes, yes.